Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izin kita sekali lagi untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Dapat pula kita solat subuh berjamaah yang fadilatnya semua orang tahu, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Dan dapat pula kita mengadakan majlis ilmu. Selepas kita menunaikan fardu subuh, ada pula majlis yang paling mulia, majlis ilmu, majlis yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga di dunia. Dan lagi kita banyak syukur kerana kita dah sampai kepada bulan yang mulia pula pada bulan ini, iaitu bulan Rajab. Hari ini 2 bulan Rajab. Tak lama lagi kita akan menghadapi bulan yang lebih mulia lagi, iaitu bulan Ramadan, yang mana kita diberi latihan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kebetulan pula tajuk yang kita bicara pada pagi ini ialah bab Ramadan juga, bulan puasa ya. Nah, itu Ramadan Allah datangkan. Dalam Islam ini paling penting, paling bagus ialah bulan Ramadan. Kerana Ramadan tu mendatangkan latihan-latihan
supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu Allah datang ke Ramadan. Ya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan mereka-mereka sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, bulan Ramadan dilatih kita dengan berbagai-bagai latihan dan semua latihan-latihan itu boleh menjurus kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya dilatih kita banyak baca Quran. Bila kita banyak baca Quran dan tadabbur maknanya pula tu, kita akan faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Karena semua ajaran Islam tu terdapat dalam Al-Quran Karim. Jadi dapat kita amalkan. Itu ciri orang takwa lah tu. Kemudian di bulan Ramadan juga dilatih kita dengan banyak semayang. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan saja, lain tak ada. Iaitu semayang tarawih. Ya, semalam 20 rakaat. Sebulan 600 rakaat, banyak tu. Kalau betul-betul dia semayang, bacaannya betul, gerak-gerinya betul, ikhlas mata-mata kerana Allah, semayang jenis itu kalau dia banyak akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini Allah janji. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau buat juga maksiat, semayang juga, maksiat buat juga, ada tak kena dengan semayang tu. Cek balik. Cek balik bacaannya. Dalam semayang ada rukun qauli. Betul ke tidak bacaan dia? Ada rukun fi'li. Betul tak pergerakan dia? Atau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan semayang? Itu cerita lain ya. Panjang ceritanya. Dia jadi satu ceramah pula. Jadi cek balik. Kalau betul-betul dia semayang dan terima Allah semayangnya, semayang itu sendiri mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Ini Allah janji. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Dilatih kita dengan banyak zikir. Terlalu banyak zikir bulan Ramadan ni. Tarawih sikit banyak zikirnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Orang yang banyak zikir apa dapat? Allah janji orang yang banyak zikir tu akan tenang jiwanya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir itu akan menjadikan jiwa-jiwanya tenang. Tak ada berserabut, tak ada nak meto aja, tenang je. Allah bagi dia sifat-sifat mahmudah, sifat sabar, sifat redha, sifat qanaah, sifat syukur dan sebagainya. Itu di antara latihan-latihan bulan Ramadan. Memang latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Bila bertakwa, barulah dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi. Tajuknya masih bab puasa lagi. Untuk pagi ini kita baca apa? Perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak list-list datang untuk kita memberi derma kepada pertubuhan-pertubuhan yang tertentu, sekolah-sekolah yang tertentu, tempat-tempat yang tertentu. Siapa ada Rumi, saya buat kita Rumi, jauhi lukun bawah tadi. Buka muka surat 128. Kalau ada Rumi, jauhi saya tak tahu. Tapi tajuknya puasa. Tajuknya iaitu bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Kita dah sampai kepada perbelanjaan dan sedekah di bulan Ramadan. Tengok saya baca yang mana. Dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya dan keluarganya pada bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain.
dan membanyakkan bersedekah bagi fakir dan miskin. Banyak sedekah untuk fakir dan miskin. Kerana sedekah di bulan Ramadan berbeza dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Pahalanya lebih besar lagi. Sebab itu di bulan Ramadan banyak datang list-list, datang apa? Permohonan untuk kita menafkahkan sebahagian dari harta kita di jalan Allah. Kalau di bulan lain Allah bagi paling komanya 700 kali ganda. Itu di bulan lain, tapi bulan Ramadan bukan. Kullu hasanatin, ini hadis qudsi ni Allah khabar ni. Tapi hadis bukan ayat Quran ya. Kullu hasanatin bi 20 amsalha. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku di bulan-bulan lain ya, paling apa? Digandakan 10 kali ganda. Ila 700 dhifin. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu aku punya, wa ana ajzi bih, kata Allah ya. Hadis kursi. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba aku di bulan-bulan lain, aku balas 10 kali ganda, paling koman. Macam tuan-tuan datang ni, selangkah dari rumah tu Allah bagi 10 pahala. Nah, sampai kepada 700 kali ganda. Itu paling koman 10 kali ganda. Dia boleh sampai kepada 700 kali ganda, iaitu kalau siapa menafkahkan harta yang jalan Allah. Sedekah untuk masjid ni Allah balas 700 ringgit. RM1 aja sedekah dapat dibalas dia harap besok 700 ringgit. Itu dia punya pemurahnya Allah Taala tu. Tapi bukan bulan Ramadan, illa siyam, melainkan puasa. Puasa itu aku punya, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan aku lah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi di bulan Ramadan. Tak tentu, bukan 700, bukan 1000, bukan 500. Allah je yang tahu, kita tak tahu banyaknya. Gitu deh. Kemurahnya Allah Taala di bulan Ramadan ni. Jadi banyaklah bersedekah di bulan Ramadan ya. Dan sedekah di antaranya ialah meluaskan perbelanjaan rumah tangga. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah kepada isteri dan anak. Itu yang paling bagus. Dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya, isterinya dan keluarganya, anak-anaknya pada bulan Ramadan. Kalau selalu belikan cokin aja, bulan Ramadan carilah ikan baik-baik sikit. Ya, carilah ikan apa? Ikan siakap ke, ikan baung ke, yang mahal-mahal sikit tu ya, yang sedap lah. Ikan jenahak ke, ikan kerisi ke, ikan cokin aja. Tapi ikan cokin, ikan kecil tu, cari ikan yang bagai-bagai sikit ya di bulan Ramadan. Banyaklah daging ke, kambing ke, usa ke, luaskan perbelanjaan tu sikit. Dan juga membanyakkan bersedekah bagi fakir miskin. Fakir miskin banyak yang memerlukan di bulan Ramadan. Banyak sekolah-sekolah anak yatim, banyak sedekahlah pada mereka ya. Baik. Dan barang siapa menyampaikan hajat orang Muslim pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah baginya beribu-ribu hajat. Satu hajat je kita tunaikan untuk orang yang memerlukan apa pertolongan, ya. Satu hajat je untuk orang beriman, orang Islam, orang yang Islam di bulan Ramadan. Nanti Allah akan sampaikan hajat dia beribu-ribu hajat. Padahal dia sampai satu hajat untuk orang Muslim. Allah balas balik beribu-ribu hajat nanti. Itu di bulan Ramadan ya. 1000 hajat, bukan beribu-ribu, 1000 hajat. Artinya 1000 kali 1000, apa? 1 juta. 1 juta hajat Allah sampaikan di akhirat. Dan barang siapa berjalan dengan sedekah kepada fakir yang mempunyai iyal itu tanggungan, fakir yang ada tanggungan, disuratkan baginya dengan tiap-tiap langkah 1000 kebajikan. Satu langkah 1000 kebajikan. Selangkah 1000. Kalau di sini rumah tuan-tuan berapa langkah? Selangkah 1000, selangkah 1000, selangkah 1000. Kalau rumah Tok Imam Pian berapa langkah agak boleh sampai ke rumah dia? Ya, ada
100 lebih, 500 ada kan kali 1000, 500 kali 1000 berapa? Itu yang dekat, yang jauh. Yang ujung sana tu lagi jauh. Yang ujung sana Ayu Papan lagi jauh. Jadi selangkah 1000 kebajikan, selangkah 1000 kebajikan. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Udahlah dapat kebaikan, dihapuskan kejahatan pula. Dosa-dosa dihapuskan. 1000 dosa dihapuskannya. Dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Ada 1000 darjat. Senang nak dapat pangkat 1000 kali ganda. Dalam askar pun habis-habis belah-belah je gandanya. Daripada private sampai ke general tu belah-belah je. Ini 1000 pangkat. Tak tahu ngapa ya. Itu dah hebatnya bulan Ramadan. Sebab itu kata Nabi, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Allah punya. Dan bulan Sya'ban itu bulan aku, Nabi punya. Aku tu Nabi dia, bukan Haji Ibrahim. Bulan aku. Wa Ramadana syahru ummati. Ramadan tu bulan umat aku. Kita punya bulan Ramadan tu. Bulan Sya'ban nanti bulan depan esok bulan Sya'ban. Bulan Nabi. Sekarang ni bulan Rajab, bulan Allah. Tiga bulan tu adalah penting dalam kalender Islam ya. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Walaupun ada orang mengatakan hadis ini palsu, saya tak bicara tentang itu ya. Ada dalam kitab, ada lah tu ya. Ada dalam kitab ini pun ada. Ya. Jadi maknanya 1000 kejahatan dihapuskan dan 1000 darjat dapat, beribu-ribu darjat, 1000 darjat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakah wa zakatul hasadil saum. Bagi tiap-tiap satu itu zakat. Ada zakat. Zakat itu arti pembersihan, penyucian. Apa saja ada bentuk penyucian dia. Dan penyucian bagi bulan itu ialah puasa. Dan zakat bagi badan itu wa zakatul jasadi as-saum. Zakat badan itu ialah puasa. Dan sesungguhnya sebab adalah puasa itu sebagai zakat ialah kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah. Itu rahsia Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Dan sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya dan kebajikan, maka menyerupai akan zakat. Zakat harta. Nakkan berkat harta tu keluarkan zakat. Bukan semua yang kena keluar zakat tu berapa? 2.5% saja. Kalau ada RM1,000, zakatnya RM25. Jadi 2.5% bukan semua saja. Itu pembersihan harta. Begitu juga pembersihan badan. Sama tu. Puasa tu menjadi pembersihan badan. Pembersihan harta zakat. Sebab katakan kerana bahasanya puasa itu rahsia daripada Allah Ta'ala. Dan sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya dan kebajikannya, maka menyerupai akan zakat harta, kerana bahawasanya zakat harta itu mengurang ia akan harta pada zahir, menambahi ia akan berkatnya. Maka demikianlah puasa. Puasa ni lapar, tak makan, tapi berkat. Kerana kita bulan puasa selalunya selalunya bulan puasa ni kita melakukan ibadah lebih daripada bulan-bulan lain. Ya ke tak? Di bulan puasa lah kita banyak sembahyang. Di bulan puasa lah kita banyak baca Quran. Di bulan puasa lah kita banyak zikir dan sebagainya. Lebih daripada bulan-bulan lain. Itu tanda berkat itu. Kemudian di bulan puasa kita menjaga mata. Tak ada nengok kotak bingung di rumah tu je dia kajian ya. Tahu kotak bingung? Siapa tak ada kotak bingung rumah angkat tangan. Itu je tengoknya. Dari pagi sampai malam tengok itu. Bulan puasa berhenti kan. Tutup. Tahu tutup kotak bingung tu. TV tu.
Jangan buka selalu. Nak tengok tak apa, tengok ceramah agama. Boleh, ada video ceramah Ustaz Azhar Idrus lah, tengok tak apa. Tengok ceramah apa Tuan Guru ni Haji Abdul Hadi Awang, tak apa, tengoklah tak apa. Jangan buka cerita yang bukan aja. Macam-macam cerita situ ya. Belum puasa tu tutup. Jangan buka cerita apa? Cerita Bobby, cerita Love in Paris. Kote hotai dan sebagainya. Jangan. Tutup benda tu. Kerana dia itu namanya berkat. Mata jadi berkat, telinga jadi berkat, lidah jadi berkat. Lidah tu berzikir aja, sebut nama Allah aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja sebut. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Sebut itu aja. Semua zikir aja. Tenang jiwanya ya. Ya. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumus shaimi ibadatun wa samtuhu naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Wa dhanbuhu maghfurun. Dengar elok. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Dia tidur kira sebagai ibadah. Macam baca Quran, macam semayang, macam zikir. Padahal dia mengeluh. Tahu ke mengeluh? Ya. Bubuh haji liur keluar. Dia kira ibadah. Dia zikir. Wasamtuhu tasbihun. Diamnya itu adalah macam orang bertasbih. Diam aja. Tok siang ni tadi buat apa? Diam. Tapi kalau dia puasa, macam tasbih. Macam sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam orang tasbih. Sedangkan subhanallah tu sekali sebut aja, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Siapa tanda angkat tangan. Saya nak angkat gambar mana orang tanda ni. Kali sebut je subhanallah. Pahalanya sekali sebut je memenuhi langit dan bumi. Siapa tanda? Alhamdulillah. 4 kalimah ni kata Nabi apa? Ringan di bibir dan tapi berat pada timbangan. 4 kalimah ni selalu sebut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimah ya. Nak lagu boleh, nak nyanyi boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak berlagu boleh. Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Tak nak ke? Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau lain lagunya, dapat apa? Ya ho janggali kahir dapat apa? That's the way I like it. Aha dapat apa? Dapat kutub rahak dapat lah. Lebih-lebih lagi kalau nyanyi lagu-lagu yang bukan-bukan. Ada tak lagu yang bukan-bukan? Lagu-lagu ngajak orang buat maksiat ada? Ada tak? Ini sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Padahal dia diam. Tok siang dia diam. Tak ada cakap apa-apa. Macam dia bertasbih. Macam sebut subhanallah. Wasamtuhu tasbihun. Kalau dia puasa ya. Lagi apa? Wa du'a'u wa amaluhu mudha'afun. Dan amalannya dia ganda-ganda lagi pahalanya. Kalau mau dia semayang, ganda pahalanya. Mau sedekah, pahalanya ganda-ganda. Mau dia baca Quran, berganda-ganda pahalanya. Mau dia berzikir, berganda-ganda pahalanya. Mau dia selawat, berganda-ganda pahalanya. Jadi gandakan pahalanya. Bukan 700 kali ganda. Allah hanya yang tahu, kita tak tahu. Kalau di bulan lain, Allah bagi gandaannya daripada 10 sampai 700 kali ganda. Tapi bila dia puasa, Allah aja tahu, kita tak tahu. Itu saya dah bacakan hadis tadi ya. Bukan hadis pun, hadis qudsi, firman Allah. Nama hadis itu hadis qudsi. Tadi dah kita baca di atas tadi. Kullu hasanatin bi 20 amsalha
ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku, aku akan balas dari 10 hingga 700 kali ganda. Paling common 10, boleh tinggi sampai 700 kali ganda. Itu di bulan lain. Itu bulan Rajab. Di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Syaban. Nah, atau bulan Dzulqa'dah, Muharram dan sebagainya. Ya. Tapi kalau puasa lain. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa itu aku punya, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan akulah menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi. Bukan 700. Berapa Allah nak bagi, bagilah. Kita tak tahu. Nah, itu hebatnya bulan Ramadan ya. Nah, jadi tu. Ini maksud itu wa amaluhu mudha'afun. Pahala-pahala ibadahnya tu diganda-gandakan lagi pahalanya. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya tu mustajabkan oleh Allah. Doa tu mesti mustajab dalam Ramadan ni. Mustajab tu kejap-kejap itu dah kabulkan. Seperti mustajab. Kalau sangat kabul tu ada 4 cara. Itu kabul je. 4 cara. Yang pertama, kejap-kejap itu boleh. Yang kedua, boleh lambat baginya. Kejap tu tak dapat, tapi lambat baginya. Ada. Itu cara kedua. Cara ketiga, dia tak bagi apa yang kita minta. Tapi dia bagi yang lain apa yang kita minta. Tapi yang lebih baik lagi apa yang kita minta. Kerana kita nak minta, bukan kita tahu apa yang baik untuk kita. Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu nombor 3. Nombor 4, dia tak bagi kita ni di dunia, tapi bagi di akhirat. Itu qabul. Tapi kalau mustajab, kejap-kejap itu. Kejap-kejap itu diterima Allah Ta'ala. Jadi wa du'auhu mustajabun. Wa dzambuhu maghfurun. Dan dosa-dosanya diampunkan. Tidak ke tak nak dosa diampunkan, tuan-tuan dan perempuan? Tidak ke tak nak? Siapa tak nak angkat tangan? Atau siapa tak berdosa? Ini saya nak tengok mana kau orang tak berdosa. Ada orang tak berdosa angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orangnya? Ini kamera ni tau. TikTok ni. Ini TikTok ni tau. Itu dia. 5 fadilatnya. Apa 5 tu? Tengok 5. Tidur orang puasa itu ibadah. Diamnya seperti orang bertasbih. Nombor 2. Nombor 3, amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Nombor 4, doanya dimustajabkan. Dan nombor 5, dosa-dosanya diampunkan. Hebat ke tak? Kelebihan Ramadan. Ya. Sebab itu kita patut menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja. Ni bulan Rajab ni, sekali lagi Syaban betul Ramadan. Monyok aja, Allah dah dekat puasa, aku baru tidak puasa lagi. Macam geram dengar, jangan. Patutnya menunggu-nunggu. Kata orang putih apa? Looking forward towards the coming of Ramadan. Macam orang menunggu-nunggu kedatangan tunangnya. Dia memang tak pernah tunang kan tu. Menunggu-nunggu kedatangan tunang. Janji pukul 10. Berapa nunggunya? Berapa nunggunya? Pukul 9. Lambat tu. Berapa? Pukul 8 dah nunggu. Janji nak jumpa dengan tunang tu pukul 10. Pukul 8 dah nunggu. Terjenguk. Panjang lehernya. Oh, ni datang tak baju merah. Janji baju merah. Dia kata bukannya clean rupanya. Macam itulah patutnya. Kita menunggu kedatangan Ramadan. Itu sebab doa bulan Rajab ni apa? Di antaranya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doa-doa tu Imam elok baca tu. Yang lepas mayang bila-bila lah. Allahumma barik lana, kalau ramai-ramai lah kalau jadi imam. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalau seorang, Allahumma barik li, bukan lana ya, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa barik wa ballighni Ramadan. Itu kalau seorang. Kalau kami, Allahumma barik lana. Li itu jadi lana.
Tapi elok kalau seorang pun boleh suruh anak tak apa. Dijamakkan tangan apa ya? Yang tak betulnya bukan, yang tak betul lah. Dia untuk ramai tapi untuk dia seorang je baca. Dia untuk seorang Allahumma barik li fi Ramadan fi Rajab. Ya. Wa Sya'ban. Dia untuk dia je dapat. Kita belakang amin untuk dapat ke dia je dapat. Siapa baca kunut ni? Baca kunut ada baca kunut untuk diri dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Untuk dia je lah. Kita pun amin belakang tu. Dia dapat, kita tak dapat. Sebab tu nak jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait dan sebagainya. Bagi jamakkan. Ketika doa, dia doa untuk ramai-ramai. Allahumma inna, jangan Allahumma inni. Kena belajarlah, jangan beli buku doa tu suruh ramai saja. Rujuk dulu pada mereka-mereka yang berti sikit-sikit dalam bahasa Arab ya. Itu dia. Ini dia. Jadi apa artinya? Tidur orang puasa itu ibadah dan diamnya tasbih dan amalnya berganda-ganda. Ya. Yang ini lebih daripada 10 ganda dan doanya mustajab dan diampunkan dosanya. Itu fazilat orang puasa ya. Dan pada orang puasa yang tiada mencari akan puasanya, dengan umpama mengumpat, artinya tak ada mengumpat. Dia puasa tak ada mengumpat. Kalau mengumpat juga bukanlah batal puasanya, tapi dosanya berganda-ganda lagi ya. Dosanya banyak benar. Jadi kalau tidak tiada mencari akan puasa itu tidak membatalkan pahala puasanya tu. Itu tidak mencari itu tak betul tu. Tiada mencari itu tidak membatalkan pahala puasanya. Bukan batalkan puasa, pahala itu batal. Dengan umpama mengumpat atau dusta dan tidur orang puasa itu, dan jikalau daripada lalai sekalipun, walaupun tidur kerana lalai, jadi ibadah tu. Kerana menolong dengan dia akan atas ibadah. Dia tidur tu menolong dia untuk melakukan ibadah. Dan daripada Jabir bin sahabat ya radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan, waktu malam, menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala malaikat kerana lalu Ramadan. Lalu Ramadan dan luput kelebihannya sebab musibah bagi umatku. Duduk segala malaikat bagi musibah itu. Maknanya bila dah habis Ramadan, dekat nak bulan Syawal, menangis malaikat tu. Kerana fazilatnya dah habis. Malaikat-malaikat menangis. Yang kita seronok, ya ke tak? Seronok dah habis Ramadan. Lepas orang makan ya, orang siap nak makan daging kambing, nak makan daging lembu, nak makan daging unta dan sebagainya. Nak raya, nak beli baju baru. Itu seronok tu. Tapi malaikat menangis. Orang soleh pun menangis-nangis. Sahabat-sahabat dulu menangis. Yang seronok kita. Pasal apa? Pasal dapat makan. Sebulan lamanya dia menahan daripada makan. Jadi apa itu menangis? Apabila adalah akhir malam daripada Ramadan, menangis 70 petala langit menangis. Langit menangis. 7 petala langit menangis dan 7 petala bumi menangis juga. Dan segala malaikat kerana lalu Ramadan dan luput kelebihannya. Tak ada lagi benda tadi. Tak ada naumu shaimi ibadatun, tidur tu jadi ibadah, tak ada dah. Habis. Ya. Kerana tak ada lagi pahala macam tu. Dan segala malaikat kerana lalu Ramadan itu luput kelebihannya sebab musibah bagi umatku. Duduk segala malaikat bagi musibah itu. Sembah orang, ya Rasulullah. Dan apa musibahnya? Apa nama musibah? Apa kecelakaan yang berlaku?
bila dah habis Ramadan. Sabdanya, kerana segala doa padanya mustajab dan sedekahnya makbul dan segala kebajikannya berganda-ganda. Itu musibah lah tu. Bila dah hilang, jadi musibah lah. Padahal kalau dia puasa, tidur pun dapat pahala, diam dapat pahala. Ini kalau dah habis bulan Ramadan, tak ada pahala lah. Itu musibah lah tu. Sedekahnya makbul, diterima Allah Ta'ala, dan segala kebajikannya berganda-ganda. Ya, terlebih daripada bulan yang lain. Dan siksa kuburnya terangkat. Bulan Ramadan siksa kubur terangkat. Tangguh dulu, tak ada kena siksa kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, siksa kubur ni ada ke tak? Ada 4 siksa kubur. Dengar lalu. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Tu, kalau tak boleh jawab, dipukul dia mungkar dan nakir. Soalannya tentang akidah, bukan banyak soalannya, 6 soalan je. Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak boleh jawab, dentung bagi dia mereka tu. 70 hasta terbenam ke bumi. Tak boleh menahan, jangan sangat. Tanya lagi, waman nabiyuka? Dia tak kenal apa siapa Nabi. Apa jawabannya? Entah, hidup aku tahu. Tom bagi dia melakar lagi. 70 hasta terbenam ke bumi. Soalan ketiga, wama dinuka? Apa agama kamu? Apa jawabannya? Nyong orang ngerti kalau dia orang Jawa. Nyong orang ngerti kan? Tom bagi dia melakar lagi. 70 hasta terbenam ke bumi. Itu tanya nombor 4. Wama imamuka? Apa imam kamu? Apa aja, bukan siapa imam kamu. Apa imam kamu? Kalau kita pernah baca Quran, tengok Quran pun ketik tengoknya, dengar orang baca pun ketik dia. Padahal jawapannya Quran. Wama imamuka, bukan waman imamuka. Kalau waman imamuka, siapa imam kamu, boleh jawab imam saya Tuan Sufyan. Atau siapa tadi? Mansur ya. Lagi siapa imam? Saya tak tahu namanya. Ini apa imam kamu? Imam tu ialah Al-Quran Karim. Itu nampak. Yang kelima, wa ma qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Kalau dia tak erti sembahyang, tak pernah sembahyang, di rumah pun tak sembahyang, di masjid pun tak sembahyang, di surau pun tak sembahyang, macam mana nak ambil di mana kiblatnya? Tentum dia bagi malaikat lagi. Yang kelima. Yang kelima tadi, kiblat tu. Yang keenam, siapa saudara-saudara kamu? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Kalau Aziz nak bergaduh je dengan jiran bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan orang sekampung bergaduh, tak boleh jawab. Bergaduh tu bukan bersuara masalah pun. Bergaduh pasal satu pokok, satu batang pokok di sempadan. Bergaduh tu. Aku punya, kata jiran dia. Aku punya, kata orang lagi tu. Tumbuk cari-cari, bertarik-tarik baju. Pasal apa? Pasal pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa tuan? Pokok dokoyan. Pokok dokoyan boleh tahan lah mahal harganya. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu pokok terung rembang? Dia bukan tanam pun, tumbuh sendiri. Bergaduh pasal itu. Itu tak boleh jawab. Itu yang pertama ya. Yang pertama siksa kubur ialah pukulan mungkar dan nakir. Soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Soalan ni tuan-tuan bukan boleh kita hafal-hafal. Tak payah nak hafal. Dia diamalkan je. Dalam hidup ni kita menyembah Allah aja, jangan menyembah lain. Itu belajar bab tauhid. Kena kenal Tuhan tu siapa yang kita sembah. Sifatnya macam mana? Wujud qidam baqa tu kena hafal. Siapa tak tahu lagi wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, hari Senayan esok pergi daftar nama. Di mana? Di mana? Di Tarikat Islam. Sekejap. Mengganggu ni nanti ya. Kenapa? Cucu kita hafal. Opahnya tak hafal lagi. Toknya tak hafal lagi. Cucu dah hafal dah. Ya? Opahnya belum hafal lagi.
Boleh nyanyi boleh tu cucu tu. Boleh nyanyi tak? Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman khayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Boleh apa? Apa ni tak apa lagi? Esok daftar nama tarekat Islam. Udah apa? Udah lupa? Tok ni pun tak apa. Kena daftar nama ya. Itu sebab kalau ada lah ustaz-ustaz ngajar tentang tauhid, jangan tuang. Mengajar sifat 20 jangan tuang. Kerana itulah soalan yang pertama yang kena tanya kepada kita nanti. Jangan saja dengar ada ustaz ngajar tu lari je. Jangan. Semua orang mesti faham sifat 20 tu. Itu baru satu seksa tu. Yang kedua dihimpit bumi. Bumi itu menghimpit. Sampai berselisih tulang rusuk. Tahu tulang rusuk tu? Tahu tulang rusuk? Ini tulang rusuk ni. Yang kanan pergi kiri, yang kiri pergi kanan. Itu ya. Itu seksa yang kedua. Seksa yang ketiga apa? Didatangkan ni. Apa ni? Apa ni? Ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Panjangnya ular tu dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Tak perlu nak angkat tangan. Ular tu yang nak matuk dalam kubur tu sebulan perjalanan. Besarnya besar tempat unta. Besar tiang dia. Yang belah atas tu kan roh, yang atas yang betul lebih kurang itu besar ular tu. Kita besar ular apa ini takut. Ini kalau besar itu ya. Mematuk-matuk. Nama pun turun di tengahnya. Sujjahul aqra, qra nama. Sujjahul aqra nama tahu. Kala pun itu juga. Besar itu. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Ada pun nak gigit di kala. Tuan-tuan dan puan ada pun nak gigit di kala. Kala dunia ni. Sakit ke tak? Saya pun nak gigit di kala. Ya. Tanpa hair tu. Saya pergi ke satu kampung di Kedah. Pergi kempen pilihan raya kecil. Susah kabur lah pati apa ya. Kempen pilihan raya kecil. Tidur di masjid. Esoknya nak mandi, cari kain basah. Tak jumpa. Ada kain selai. Warna hitam. Saya pun pakai lah. Pakai ngap digigit di kali tanpa hair saya tu. Ya Allah, bengkaknya 4 hari 4 malam tahu. Bunyilah sakit. Mujur kena tanpa hair, kalau tempat lain entahlah. Itulah. Tu kala dunia ni. Esok kala tu besar tengkuk unta tu. Panjangnya sebulan perjalanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur. Siapa lalu nohor yang kata tangan? Dibalik-balik mayat tu. Bawah neraka. Atas tu mayat, dibalik-balik. Macam orang makor apa? Macam orang makor barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babi lah. Cucuk ponggong tu dipanggang dari bawah. Sekarang ni tak ada babi, kambing. Tapi panggil namanya barbecue juga. Macam tu lah. 4 seksa kubur. Dengar ni lalu tuan-tuan. Dan lain kali nak tanya. Ada berapa seksa kubur? Jawab apa? Udah lupa. Baru kejap mengajar dah lupa. Ada berapa seksa kubur? Seorang tak jawab lagi. Ada berapa seksa kubur? 4. Sekali lagi. Ada berapa seksa kubur? 4. Yang pertama, dah lupa. Penat ya Allah. Habis orang ngajar. Yang pertama apa? Soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, apa ni? Ini tengok ni apa? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga, ini buku ini apa? Ular dan kala. Yang keempat,
api neraka masuk dalam kubur. Ya, itu dia. Jadi mudah-mudahan kita bersedia dengan ilmu-ilmu yang untuk itu. Kena amal tu, bukan ada ilmu tu, bukan hafalan kita jawabnya. Ya. Kerana segala doa padanya mustajab dan sedekahnya makbul dan segala kebajikannya berganda-ganda. Terlebih daripada bulan-bulan yang lain, dan siksa kuburnya terangkat. Di bulan Ramadan siksa kubur terangkat. Tak ada diseksa. Ya. Postpone. Kena seksa habis. Rehat. Sebulan lamanya. Terangkat. Jadi siksa kubur terangkat. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada umatku, lain kan daripada siksa kubur, ya? Apa musibah yang lebih daripada itu, ya? Dan sebagainya. Kemudian faedah pada kelebihan malam raya dan harinya. Nampak panjang mana tu? Habislah tu, ya. Malam raya apa nak buat? Macam mana kita nak nyambut raya? Bulan depan lah, ya. Masih cerita-cerita tentang puasa lagi ni. Banyak cerita puasa ni. Baik, sekian dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Setuju belakang lah. Tak ada. Kalau ada, boleh bangkang. Saya boleh bangkang, tak apa. Kalau betul bangkangan tu saya terima. Alright, kalau tak ada bangkangan, ada siapa-siapa nak tanya? Ada masalah apa-apa? Sama ada yang kita ajar, yang kita belajar pagi ni ataupun lain-lain hal. Bab semayang, bab bacaan dan sebagainya. Ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Falahiyah. Mana Al-Falahiyah? Masjid apa? Al-Falahiyah. Masjid inilah. Kadang-kadang ada orang tak tahu nama masjid ni tau. Saya yang tahu. Nama masjid ni. Dia tahu masjid Jakarta ni. Pada nama masjid apa? Al-Falahiyah. Masjid orang yang berjaya. Hayya Al-Falah. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Minta maaf boleh, ya. Kuat suara ngajar. Saya ngajar memang suara kuat. Kalau suara tak bunyi macam mana? Kalau tak dengar macam mana? Boleh lah. Ngangguk je depan saya. Ini tak ada ngangguk nampaknya. Elok aja. Suara saya memang macam ni kuat. Bukan nengkin dah. Saya ngajar memang tak ada nengkin. Tapi suara kuat. Di mana pun betul lah bunyinya. Allah bagi anugerahkan suara saya ni kuat. Baik. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan dapat ilmu yang memberi manfaat. Kalau ada lah manfaatnya, ya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang memberi manfaat. Dapat kita faham tentang puasa yang kita akan lalui ini, insyaAllah, ya. Sekian dulu, ampun maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala